Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita tengok video yang seterusnya iaitu peribahasa. Okay, peribahasa ataupun cogan kata. Jadi untuk video ni, cikgu ada ajar kamu kan minggu lalu beberapa peribahasa ataupun perumpamaan. Untuk kamu jawab soalan objektif, soalan subjektif kan. Tapi kamu juga boleh letakkan di dalam karangan. Jadi untuk video ni, cikgu ingin bagi beberapa peribahasa ataupun cogan kata yang kamu boleh gunakan di dalam karangan. Okay, so selalunya kalau kami nampak student, minta maaf, kalau kami nampak pelajar ataupun murid yang menggunakan peribahasa, sekurang-kurangnya satu, okay, terutamanya dalam bahagian penutup, dan kami akan nampak yang pelajar tersebut mempunyai pengetahuan peribahasa yang luas ataupun yang lebih, okay. Sebab bukan semua pelajar selalunya letak, tapi jika ada pelajar yang letak, mereka boleh dapat markah lebih. Jadi kita tengok dulu peribahasa ataupun cogan kata yang kamu boleh guna dalam karangan bab C. Okay? Bahagian C, minta maaf, bahagian C, karangan panjang. Okay, jadi kita tengok sini. Jadi setiap karangan yang kita tahu, setiap karangan mereka mempunyai tema mereka sendiri. Ada soalan karangan tentang kemalangan, itu tema. Ada soalan tentang ilmu, kepentingan ilmu. Ada soalan tentang ibu bapa. Ada soalan tentang benda lain lagi, okay? Kenduri kah ataupun apa-apa benda yang berkaitan dengan sekolah, contoh. Jadi setiap soalan mereka ada tema mereka sendiri. Ada soalan tentang peperiksaan, penyediaan untuk peperiksaan, dan juga setiap karangan ni mereka mempunyai format yang tersendiri. Ada yang kena tulisan laporan, ada dalam surat rasmi, tidak rasmi, kan? Ada yang dalam berita. Jadi untuk untuk setiap karangan dia mempunyai peribahasa yang sesuai untuk setiap tema. Okay, jadi untuk hari ini cikgu cuma ajar peribahasa yang sesuai untuk dua sahaja tema, iaitu tema yang berkaitan soalan tentang isu kemalangan dan juga soalan apa-apa karangan yang berkaitan dengan ilmu. Okay, jadi nanti cikgu akan jelaskan lagi ada beberapa tema, beberapa format, tapi hari ini kita belajar dua dahulu. Okay, jadi kamu tengok ni isu kemalangan. Okay, format dia adalah dia punya tema adalah isu kemalangan. Jadi kamu tengok peribahasa cikgu ada sediakan dalam 4. Okay, so 4 peribahasa ni selalunya digunakan, okay, yang selalu kerap digunakan oleh pelajar. Okay, jadi kamu gunalah ni untuk karangan kamu. Okay, untuk bahagian C, karangan panjang. Okay, karangan yang paling panjang. Jadi nombor 1, kamu tengok sini peribahasa yang kamu boleh guna kalau soalan dia tentang kemalangan. Contohnya kemalangan jalan raya. Okay, jadi kamu boleh guna yang pertama adalah biar lambat asalkan selamat. So maksudnya sini. Okay, so maksudnya sini adalah jangan terburu-buru. Maksudnya kamu jangan tergesa-gesa. Jangan cepat-cepat sangat. Okay, jangan cepat-cepat. Kamu kena berfikir dengan berhemah. Kamu kena fikir betul-betul sebelum melakukan sesuatu. Okay, jangan terlampau mau cepat. Okay, lepas tu hilang sabar dan menyebabkan kemalangan. Jadi itulah kamu ada peribahasa biar lambat asalkan selamat. Okay, so maksudnya jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Jangan mau cepat saja. Kita tidak berfikir pun. Kita tidak pentingkan keselamatan. Jadi, maksud biar lambat asalkan selamat, jangan terburu-buru melakukan sesuatu pekerjaan. Okay, kita kena lakukan dengan penuh kesabaran demi kebaikan bersama. Maksudnya biar lambat asalkan selamat ni, biar kita lambat. Penuh sabar. Jangan buat cepat sangat. Yang penting semua selamat. Okay, so itulah biar lambat asal selamat. Jadi tak payahlah bawa kereta laju sangat. Yang penting keluarga akan selamat juga nanti sampai ke kampung contohnya. Okay, so kita ada contoh ayat sini. Encik Roslan memandu dengan cermat untuk pulang ke kampung bersama-sama keluarganya kerana dia memegang prinsip biar lambat asalkan selamat. Okay, so ni kamu boleh guna untuk contohnya kaitan yang dengan kemalangan. Kamu boleh masukkan, oleh itu masyarakat perlulah berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Okay,
Biar lambat asalkan selamat untuk memastikan keselamatan semua. Okey? Semua ahli keluarga ataupun orang yang menaiki kenderaan tersebut. Jadi itulah contoh peribahasa yang kamu boleh guna. Biar lambat asalkan selamat. Jadi kamu kena sabar, buat perlahan-lahan, jangan drive laju. So, biar lambat asalkan selamat sampai ke kampung contohnya. So kamu boleh guna ni. Kalau ditanya tentang karangan yang ada kaitan dengan kemalangan. Okey, jadi yang kedua kamu boleh guna sini adalah pandu cermat jiwa selamat. So maksudnya kamu pandu cermat, kamu pandu berhati-hati. Kamu pun pandu berhati-hati jiwa selamat. Jadi maksudnya semua orang tidak akan berada dalam bahaya. Semua orang akan berada dalam keadaan yang selamat. So itulah maksudnya. Pandu cermat jiwa selamat. Kamu pandu dengan berhati-hati. Kamu memandu dengan berhemah. Maksudnya bila kamu pandu, kamu kena tengok kiri kanan. Bila hijau, jalan. Bila merah, berhenti. Janganlah kita tengok, jalanlah bukan ada kereta. Jadi itulah kamu kena, orang tu kena pandu cermat. Maksudnya dia berhati-hati. Barulah jiwa selamat. Jadi semua orang akan terselamat nyawa mereka. So itulah maksud dia pandu cermat jiwa selamat. Jadi contoh ayat kalau kamu tengok sini, pandulah kenderaan anda dengan berhati-hati kerana pandu cermat jiwa selamat. Kadang ada masuk dalam iklan juga kan, pandu cermat jiwa selamat. Jadi itulah kamu kena pandu kenderaan betul-betul, tengok kiri kanan, okey, barulah semua orang akan selamat. Ahli keluarga semua akan selamat. Jadi kamu boleh gunakanlah dua ni. Biar lambat asalkan selamat, pandu cermat jiwa selamat. Okey, itulah maksudnya lambat cermat, yang penting kita selamat. Jadi kamu boleh guna, okey, kamu boleh guna, masukkan dalam penutup. Jadi cikgu ada dua lagi peribahasa yang kamu boleh guna ataupun coban kata yang kamu boleh guna untuk ni isu kemalangan. Okey, soalan nombor 3 kalau kamu tengok, berhati-hati di jalan raya. So berhati-hati di jalan raya ni bukanlah peribahasa tapi adalah satu coban kata. Okey, berhati-hati di jalan raya. So maksudnya mengambil langkah berjaga-jaga di jalan raya. So contohnya bila orang tu memandu, dia kena tengok kiri kanan. Bila orang tu melintas, kena tengok kiri kanan. Bila hijau, jalan, merah, berhenti. So maksudnya tu berhati-hati di jalan raya. Bukan sahaja orang yang memandu tetapi pejalan kaki. Orang yang berjalan-jalan dekat jalan raya tu adalah kita kena panggil sebagai pejalan kaki, manusia-manusia. Okay? Jadi pejalan kaki juga haruslah berhati-hati di jalan raya. Tengok kiri kanan sebelum melintas. Itulah maksudnya berhati-hati di jalan raya. Okay, so yang keempat. Yang keempat ni mungkin susah sikit. Tapi ni selalu digunakan juga. Okay? Sudah terhantuk baru tengadah. So maksudnya bila kamu ketepuk, kamu punya kepala terhantuk, barulah kamu ya kan, macam tu. So maksudnya bila kamu sudah kena, okey, bila kamu sudah kena, barulah cakap lain kali jangan lagi lah macam ni. So salah. Sudah terhantuk baru tengadah. Bila benda tu sudah terjadi, barulah kita sesal ataupun barulah kita fikir, saya tidak sepatutnya buat macam tu tadi. Tapi benda tu sudah terlambat. Itulah nama dia sudah terhantuk. Kena sudah kepala kamu, barulah kamu baru saja terfikir, saya patutnya buat macam ni, saya patutnya buat macam tu. So, itulah dia ada perkataan sudah. Okay? So benda tu sudah berlaku dan benda tu rugi kalau kamu sesali sebab dia sudah berlaku. Bukannya kita boleh pusingkan masa. Okay? Contoh maksud ni, maksud sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Maksudnya lepas kamu susah, contohnya terhantuk tu, baru tengadah. Barulah kamu cakap, alah saya tak patut pula begitu. Ataupun, kalaulah saya pandu dengan lebih berhati-hati. Jadi benda tu sudah terjadi, baru kita teringat-ingat. Baru kita rasa menyesal. Okay? So tu maksudnya sudah terhantuk, baru tengadah. Okay, jadi contoh ayat ni adalah, sebelum mengambil sesuatu tindakan, hendaklah beringat-ingat dahulu kerana apabila sudah terhantuk baru tengadah,
tentunya tidak ada gunanya lagi. So maksudnya, bila kamu buat sesuatu, kamu kenalah berfikir, okay? Kamu kena berfikir dulu betul-betul, sebab kalau benda tu sudah terjadi, ni terhantuk, sudah terjadi, baru tengadah, baru kamu beringat-ingat, baru kamu cakap, oh saya tak patut buat. Tapi benda tu tidak guna lagi. Okay? Tidak ada gunanya lagi sebab benda tu sudah terjadi, sudah berlaku. Kita tidak boleh pusingkan masa. Okay, jadi untuk peribahasa yang seterusnya, kamu boleh guna ni. Berhati-hati di jalan raya dan juga sudah terhantuk baru mengadap. Okay, untuk yang peribahasa kepentingan ilmu, cikgu ada 3. Okay, so ada 3 yang kamu boleh guna. Okay, untuk kepentingan ilmu, contohnya kamu ada esei tentang ilmu. Contohnya, apakah kepentingan ilmu, kenapa kita kena belajar, ataupun apakah benda yang kita perlu lakukan untuk menjadi pelajar yang lebih baik, yang lebih cemerlang, ataupun apakah kebaikan menimba ilmu. Jadi, ni adalah peribahasa yang kamu boleh guna. Ada 3, selalunya kena guna. Okay, contohnya pertama adalah hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali. Okay, so ni mungkin sukar sikit, tapi jika harap kamu boleh guna hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali. Kalau tidak, kamu ada lagi peribahasa lain yang mudah untuk ingat. Tapi hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali adalah seseorang yang bercita-cita tinggi. Okay, akan berusaha untuk mencapai cita-citanya walaupun terpaksa menghadapi berbagai halangan. Maksudnya kalau kita mahu sesuatu, kita sudah target, kita sudah aim dan kita ingin mencapai contohnya A. So, walaupun susah kita belajar, tanya cikgu, buat latihan penat kan setiap hari, tapi kalau dalam kepala kita cakap, okey, kali ni saya mahu dapat A, jadi hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali. Walaupun banyak kesusahan yang kamu terpaksa harungi, tapi kamu harungi sahaja, kamu lalu sahaja. Yang penting kamu dapat apa yang kamu mahu. Itu maksudnya hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali. Ataupun yang paling mudah lagi adalah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ataupun boleh juga kamu guna hampir sama dengan hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay? Contoh ayat, orang yang berjaya sentiasa berikhtiar untuk mencapai sesuatu, bukan sering memberikan alasan. Kata pepatah, hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dali. Maksudnya orang yang berjaya ni adalah orang yang dia harungi je semua. Okay? Dia lalu sahaja semua, dia hadapi sahaja semua halangan, rintangan, semua kesusahan ni sampai dia berjaya. So, itulah kamu boleh guna kata pepatah, hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dali. Ataupun, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay? Jadi, kamu ada lagi 2. Okay? 2 lagi peribahasa yang kamu boleh guna untuk bahagian penutup. Kalau ada sesiapa murid yang boleh buat, alhamdulillah bagus. Tapi kalau sukar untuk kamu buat, kamu cuba berikan contoh yang lebih. Okay? Supaya boleh dapat markah yang baik untuk kalangan. Sebab kadang-kadang ada pelajar, mereka kurang berikan contoh. Contoh pun sebenarnya kalau kurang, mungkin sebab itulah markah terpaksa ditolak. Tapi kalau ada peribahasa ni, dia boleh tambah sedikit. Okay, jadi kalau kita tengok yang kedua adalah melentur bulu biarlah daripada bubungnya. Tahu kan bulu? Bulu adalah ni yang selalu panda makan. Okay. Jadi bubung adalah yang ni, yang bahagian muda. Okay. Yang bahagian muda untuk bulu. Okay, jadi itu adalah bahagian muda untuk bulu. Jadi maksud dia melentur bulu biarlah daripada bubungnya, mendidik anak-anak hendaklah dari kecil lagi. So maksudnya kamu kena lentur bulu ni, okay, biarlah daripada rebungnya. Maksudnya kamu kena ambil dekat bahagian yang muda, bahagian yang kecil. So itulah mendidik anak-anak kecil, mendidik anak-anak yang muda, hendaklah dari kecil lagi. Maksudnya kalau kamu ingin melentur bulu, kamu kena buat daripada rebungnya, okay, daripada bahagian yang muda, bahagian yang kecil. So itulah maksud dia.
Maksud mendidik anak-anak hendaklah dari kecil lagi. Okay, kita kena mendidik anak-anak dari kecil lagi sebab mereka boleh mempelajari dari kecil dan bawa hingga ke dewasa. Sebab itulah ada peribahasa menentu bulu biarlah daripada berbunga. Kalau kita ingin ajar seseorang, lebih baik kita ajar dari kecil. Bukannya kita tunggu lepas orang tu 50, 80 tahun, barulah kita, saya rasa saya mau ajarlah, macam tu. Sebab boleh juga, tapi lebih baik daripada kecil supaya boleh bawa hingga ke dewasa. Sebab itulah kita ada peribahasanya. Okay? Ni kamu boleh guna. Ni adalah peribahasa untuk kepentingan ilmu. Menentur bulu biarlah daripada berbunga. Contoh ayat adalah sikap menabung perlu diterapkan dalam diri anak-anak. So anak-anak ni macam berbung lah. Bahagian yang muda, okay? Sejak kecil, bahagian yang kecil. Okey, bak kata orang tua menentur bulu biarlah daripada berbungnya. Biarlah daripada budak-budak tu masih muda lagi. Macam berbung. Okey, jadi nombor 3. Tapi peribahasanya adalah seperti peribahasa perumpamaan. Okey, kita bukannya mau cerita pasal bulu, bukan mau cerita pasal berbung. Tapi mereka ada maksud tersendiri. Okey, so kita tengok yang ketiga. Ilmu pelita hati. Okey, so ni pendek. Cikgu harap kamu boleh guna ilmu pelita hati. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan menjadi panduan untuk membuat keputusan yang bijak. So, kalau kamu tengok ilmu contohnya kamu ada apa-apalah saja. Tidak semestinya pengetahuan dan pelajaran. Ilmu tentang dunia luar, ilmu teknologi, ilmu tentang negara Malaysia. Jadi itu adalah ilmu. Apa-apa saja pengetahuan kita tengok sebagai ilmu. Jadi ilmu ni kiralah dalam buku, dapat daripada mana-mana. Ilmu ni adalah pelita hati. Okey, pelita hati maksudnya kamu tahu kan maksud pelita ni adalah pelita. Pelita ni adalah yang memberi cahaya. So maksudnya ilmu ni adalah dia bagi cahaya, dia bagi dorongan, dia bagi bimbingan, okey, dia bagi bimbingan kepada hati kita, kepada diri kita, okey, dia bagi panduan kepada diri kita, bimbingan kepada diri kita melalui ilmu. So, maksudnya bila kamu ada pengetahuan, tentang apa-apa saja ilmu, apa-apa sejenis ilmu, tidak semestinya yang dekat sekolah, ilmu luar pun boleh, okey, apa saja jenis ilmu, skill, kemahiran pun boleh. Jadi itu adalah ilmu, benda tu yang akan menjadi penyuluh. Okey, menjadi penyuluh. Ni pelita ni, lampu-lampu ni kepada hati kamu, kepada diri kamu, kepada hidup kamu. Itulah maksudnya ilmu pelita hidup. Okey, ilmu pengetahuan menjadi panduan untuk membuat keputusan yang bijak. Bila orang tu ada ilmu, dia akan diterangi, okey, diri dia untuk membuat keputusan yang bijak. Okey, sudah dia menggunakan pelita. Okay, itulah dia orang gunakan pelita dalam peribahasa ni. Dia menerangi diri kita untuk membuat keputusan yang betul. Sebab kita ada ilmu. Kalau kita tidak ilmu, kita cakap, entah macam mana buat, tidak tahu. Tapi kalau kita ada ilmu, kita cakap, okey, jadi kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni. So, itulah maksudnya ilmu pelita hati. Itulah adalah kepentingan ilmu. Tidak kiralah apa bahasa, dalam bidang apa, tapi ilmu adalah sesuatu yang penting. Okey, jadi untuk tu sahaja cikgu akan ajar. Okey, nanti kita akan belajar pula tentang kemahiran penulisan. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okey, kalau tidak kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya.